Selamat datang ke ITTV. Saya Cikgu Ratigah, Cikgu Matematik Tingkatan 3. Topik hari ini ialah hukum indeks, iaitu sambungan daripada pelajaran yang lepas. Pelajaran hari ini merangkumi 3 bahagian. Pertama, menghubung kait nombor dalam bentuk indeks yang dikuasakan dengan pendarapan berulang. Kedua, menentusahkan A kuasa kosong sama dengan 1 dan A kuasa negatif N adalah sama dengan 1 per A kuasa N, di mana A bukan sama dengan kosong. Bahagian ketiga, menentu dan menyatakan hubungan antara indeks pecahan dengan punca kuasa dan kuasa. Bahagian pertama topik hari ini, menghubung kait nombor dalam bentuk indeks yang dikuasakan dengan pendarapan berulang. Apabila kita mempunyai suatu nombor dalam bentuk indeks yang mempunyai kuasa, kita dapat ringkaskannya dalam pendarapan berulang. Sebagai contoh, apabila kita mempunyai 2 kuasa 2 dan kuasa lagi kuasa 3. Baik pelajar, sekarang mari kita lihat contoh bagi bahagian ini. Soalannya, ringkaskan indeks berikut dengan kaedah pendarapan berulang. Maksudnya, kita mempunyai 3 kuasa 4 dan kuasa 5. Kita tahu apabila 3 kuasa 4 maksudnya adalah 3 didarabkan sebanyak 4 kali. Jadi kita ada 3 darab 3 darab 3 dan darab 3 sebanyak 4 kali. Dan kuasa lagi 5 maksudnya kita harus ulang 3 yang didarabkan 4 kali sebanyak 5 kali. Maksudnya yang ini set pertama dan darab lagi dengan 3 yang didarabkan 4 kali sebanyak 3 kali lagi. Jadi, kita mempunyai 5 set pengulangan bagi 3 kuasa 4. Jadi, kita juga tahu apabila kita mempunyai nombor yang sama asasnya dan kuasanya adalah bilangan berapa kali ia telah diulang. Jadi, 3 kuasanya adalah berapa nombor 3 telah diulang. Jadi, di sini kita mempunyai 20 nombor 3. Di mana ia juga boleh disimpulkan bahawa apabila kita mempunyai 3 kuasa 4, kuasa 5, kuasanya apabila kita darabkan, juga kita dapat 3 kuasa 20. Faham? Sekarang mari kita lihat contoh yang kedua. Apabila kita mempunyai W kuasa 3, kuasa 6, maksudnya W yang didarabkan sebanyak 3 kali harus didarabkan sebanyak 6 kali. Maksudnya, kita ulang set W kuasa 3 sebanyak 6 kali. Jadi kita mempunyai W kuasa 3 sebanyak 6 kali diulang dan jumlah bilangan W yang telah diulang adalah sebanyak 18 kali. Sekali lagi kita dapat simpulkan bahawa W kuasa 3 kuasa lagi 6 juga sama dengan W kuasa 18, iaitu apabila indeksnya telah didarab. Faham? Jadi kita dapat ringkaskan apabila kita mempunyai suatu nombor bentuk indeks yang berkuasa dengan pendarapan indeksnya. Oleh itu, kita dapat hukum yang ketiga, iaitu apabila kita mempunyai A kuasa M kuasa N adalah sama dengan A kuasa M darab N. Berdasarkan contoh yang telah kita lihat tadi, kita dapat simpulkan bahawa
apabila kita mempunyai A kuasa M dan kuasa N, ia adalah bersamaan dengan A kuasa M darab N. Jadi, soalan A, kita ada 3 kuasa 4 kuasa 5. Juga bersamaan dengan 4 darab 5. Jadi, jawapannya adalah 3 kuasa 20. Soalan B, 7 kuasa 2 dan kuasa 4. Jadi, 7 kuasa 2 darab dengan 4. Dan jawapannya adalah 7 kuasa 8. Mari kita lihat soalan C. W kuasa 3 kuasa 6. Jadi, W kuasa 3 darab 6. Dan jawapannya adalah W kuasa 18. Bagi soalan D, kita ada U kuasa 4 dan kuasa V. Sama juga, asasnya adalah U dan indeksnya ataupun kuasa 4 darab dengan V. Jadi jawapannya U kuasa 4V. Inilah jawapannya. Faham? Bahagian kedua topik hari ini menentusahkan A kuasa kosong adalah sama dengan 1 dan A kuasa negatif N sama dengan 1 per A kuasa N, di mana A bukan kosong. Bagi bahagian ini, sifat pertama yang kita akan lihat ialah apabila A kuasa kosong, iaitu sama dengan 1, di mana A tidak boleh sama dengan kosong. Sekarang, mari kita lihat contoh bagi bahagian ini. Tuliskan sebagai satu indeks bagi berikut. Soalan A, 2 kuasa 3 bahagi 2 kuasa 3. Jadi, apabila kita tuliskan 2 kuasa 3 dalam pendarapan berulang, kita ada 2 darab 2 darab 2 dan bahagi dengan 2 darab 2 darab 2 sebanyak 3 kali. Dan apabila kita permudahkan setiap bahagian daripada pecahan ini, kita akan dapat 1. Maksudnya apabila 2 per 2 adalah 1 dan kita dapat permudahkan semua bilangan nombor 2. Jadi kita akan dapat jawapan 1. Dari sini kita dapat lihat, ingat lagi apabila A kuasa M bahagi A kuasa N adalah A M tolak N. Jadi berdasarkan contoh ini, 2 kuasa 3 bahagi 2 kuasa 3 adalah sama dengan 2 kuasanya 3 tolak 3, di mana kuasanya akan jadi kosong. Jadi jawapannya adalah 1. Kita dapat simpulkan bahawa apa sahaja nombor yang kita ada berkuasa kosong adalah 1. Mari kita lihat satu lagi contoh. B, 5 kuasa 6 bahagi 5 kuasa 6. Jadi, 5 darab 5 darab 5 darab 5 6 kali dan bahagi dengan 5 diulangi 6 kali. Dan kita dapat permudahkan setiap nombor 5 di pecahan ini, di mana bakinya atau jawapannya adalah 1. Sama seperti tadi, 5 kuasa 6 bahagi 5 kuasa 6 juga sama dengan 5 kuasa 6 tolak 6, di mana 5 kuasa sifar. Jadi hasilnya adalah 1. Faham? Bagi sifat yang kedua, apabila kita mempunyai A kuasa negatif N adalah sama dengan 1 per A kuasa N, di mana indeksnya adalah indeks negatif. Dan apabila kita mempunyai indeks yang negatif, ia merupakan salingan bagi nombor tersebut. Sekarang, mari kita lihat contoh yang seterusnya. Tuliskan sebagai pecahan bagi ungkapan yang berikut. Soalan A, 7 kuasa 5 bahagi 7 kuasa 6. Mari kita lihat caranya dengan pendarapan berulang. Apabila kita mempunyai 7 kuasa 5, 7 didarab sebanyak 5 kali bahagi dengan 7 kuasa 6, iaitu 7 didarab sebanyak 6 kali.
Sekarang, untuk permudahkannya, dan kita tinggal dengan hanya satu sahaja nombor 7 sebagai penyebut pecahan ini. Jadi, dan lagi satu cara untuk kita selesaikan ini adalah apabila kita mempunyai 7 kuasa 5 bahagi 7 kuasa 6 juga sama dengan 7, 5 tolak 6, jadi 7 kuasa negatif 1. Jadi, apabila kita mempunyai negatif kuasanya, ia juga dapat ditukarkan sebagai pecahan, di mana A kuasa negatif N adalah sama dengan 1 per A kuasa N, di mana apabila kita mempunyai 7 kuasa negatif 1 juga sama dengan 1 per 7 kuasa 1, dan hasilnya adalah 1 per 7. Faham? Sekarang mari kita lihat contoh yang kedua. B, kita mempunyai C kuasa 4 bahagi C kuasa 2 bahagi C kuasa 3 dan bahagi C. Untuk permudahkannya, C apabila bahagi, kita harus tolakkan indeksnya. Jadi, 4 tolak 2, tolak 3 dan tolak 1. Apabila kuasanya tidak ditulis, ia bermaksud C kuasa 1. Apabila kita mempunyai C kuasa 4 tolak 2 tolak 3 tolak 1 adalah sama dengan C kuasa negatif 2. Ia juga bersamaan dengan 1 per C kuasa 2. Beginilah caranya. Faham? Bahagian ketiga topik hari ini, menentu dan menyatakan hubungan antara indeks pecahan dengan punca kuasa dan kuasa. Bagi bahagian ini, kita akan lihat dua kes. Yang pertama adalah hubungan dengan punca kuasa sahaja. Sekarang mari kita lihat contoh yang diberi. Nilaikan berikut. A 9 kuasa 1 per 2. Apabila kita mempunyai kuasa yang pecahan 1 per 2, maksudnya 9 punca kuasa 2, di mana jawapannya ialah 3. Mari kita lihat contoh yang seterusnya. 16 kuasa 1 per 4, di mana 1 per 4 bermaksud 16 punca kuasa 4, di mana hasilnya adalah 2. Ingat, apabila kita mempunyai kuasa yang berbentuk pecahan 1 per 4 dan ia bermaksud punca kuasa bagi nombor tersebut. Faham? Maka kita dapat simpulkan apabila kita mempunyai suatu nombor, sebagai contoh M punca kuasa N adalah sama dengan M kuasa 1 per N. Seterusnya, bagi kes kedua, kita akan lihat hubungan antara punca kuasa dan kuasa. Baik pelajar, mari kita lihat contoh yang seterusnya. Ungkapkan berikut dalam bentuk indeks. Di sini kita mempunyai 8 kuasa 2 punca kuasa 3. Untuk kita imbas kembali, apabila kita mempunyai suatu nombor A kuasa M dan punca kuasa N juga bersamaan dengan kuasa dalam bentuk pecahan, iaitu M sebagai pengangka bagi pecahan dan punca kuasanya N sebagai penyebut bagi pecahan itu. Jadi, nombor asas adalah 8 dan bagi pecahan sebagai kuasa, kita ada 2 per 3, iaitu 2 kuasa bagi 8 dan 3 punca kuasa bagi 8. Jadi, mari kita lihat contoh yang seterusnya. Apabila kita mempunyai asas nombor 5 dan kuasanya adalah 3 per 4, di mana 4 ialah punca kuasa bagi 5 tadi. Faham? Baik pelajar, cikgu telah sediakan suatu latihan. Mari kita lihat soalan-soalannya. Soalan pertama, tentukan nilai bagi setiap indeks berikut tanpa menggunakan kalkulator. A, 3 kuasa negatif 2. B, negatif 5 kuasa negatif 4. C, 4 kuasa kosong. D, 27 per 64 kuasa 2 per 3. E, 9 kuasa negatif 3 per 2. Sekarang mari kita lihat soalan kedua. Tukarkan berikut kepada bentuk indeks. Soalan A, W punca kuasa 2. B, Y punca kuasa X. C,
X kuasa Z punca kuasa Y, D, M punca kuasa N kuasa P. Soalan ketiga. Tukarkan berikut kepada pecahan. A. M kuasa negatif 4, B. 5 kuasa negatif Q, C. R kuasa negatif S. Soalan 4 pula. Tukarkan pecahan berikut kepada bentuk indeks negatif. Soalan A. 1 per U kuasa 2, B. 1 per V kuasa X. Soalan C. 1 per S punca kuasa T. Soalan D. 1 per K kuasa H punca kuasa 2, E. 1 per P punca kuasa Q kuasa R. Sekarang, cikgu akan bagi kamu masa untuk cuba latihan ini dan kita akan lihat jawapannya bersama-sama nanti. Sekarang, mari kita lihat jawapan bagi latihan tadi. A. Jawapannya 1 per 9. B. Jawapannya 1 per 625. C. Jawapannya 1. D. Jawapannya 9 per 16. E. Jawapannya 1 per 27. Jawapan bagi soalan 2. A. Jawapannya W kuasa 1 per 2. B. Jawapannya Y kuasa 1 per X. C. Jawapannya X kuasa Z per Y. D. Jawapannya M kuasa P per N. Bagi soalan 3, A. Jawapannya 1 per M kuasa 4. B. Jawapannya 1 per 5 kuasa Q. C. Jawapannya 1 per R kuasa S. Soalan 4 pula. A. Jawapannya U kuasa negatif 2. B. Jawapannya V negatif X. C. Jawapannya S kuasa negatif 1 per T. D. Jawapannya K kuasa negatif H per 2. E. Jawapannya P kuasa negatif R per Q. Baiklah, kita telah sampai ke hujung topik hari ini. Mari kita imbas kembali apa yang kita telah pelajari pada topik hari ini. Apabila kita mempunyai A kuasa M darab kuasa N, ia adalah sama dengan A kuasa M darab N. A kuasa sifar ialah sama dengan 1, di mana A bukan sama dengan sifar. Seterusnya, A kuasa negatif N ialah bersamaan dengan 1 per A kuasa N, di mana A tidak boleh sama dengan sifar dan N harus lebih daripada sifar. Dan seterusnya, M punca kuasa N. Ia sama dengan M kuasa 1 per N. Saya harap kamu faham apa yang cikgu telah ajari pada topik hari ini. Semoga kita dapat berjumpa pada topik yang akan datang. Bye!